Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Muslimin dan al-fadil, Ustaz Hafiz selaku moderator, Datuk dan Datin selaku penganjur, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 4 hari bulan 1 2023 bersamaan dengan 11 hari bulan Jumadah Tsaniyah 1444. Kita teruskan bicara kita dalam buku Dunia Bukan Syurga. Tajuk kita ni Dunia Bukan Syurga. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, kita sudah masuk ke bab yang keempat. Bab yang keempat, titiskan air mata kerana Allah. Beberapa kelebihannya dan tip untuk mendapatkan suasana perasaan kita takut kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita boleh menitiskan air mata kita, bukan lakonan, tapi ialah merupakan perasaan yang terbit daripada jiwa yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang sepatutnya apabila kita berinteraksi dengan Allah, kita mesti lakukannya dengan sesuatu yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla semata-mata, dan jangan macam satu lakonan je. Tidak, kita tidak boleh berlakon dengan Allah, sebab Allah Ta'ala tahu apa yang adalah hati kita. Kita nak berlakon dengan manusia boleh je. Hari ni, pagi ni kita warak, malam kita melompat, contohnya. Malam kita sedih, besok kita entah di mana. Tak? Tapi kita dengan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang pengakuan kita dalam solat kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah akuan kita di mana saja kita berada. Ketika senang atau susah, ketika kita berada di tempat ada orang ke tak ada orang, di tempat yang terbuka ke tertutup, kita dengan Allah Azza wa Jalla tak boleh lari dan tak boleh kita nak katakan, oleh kerana sini orang tengok saya kena baik. Bila pergi tempat tak ada orang, kita jadi tak baik. Kita mengatakan itulah manusia yang tak baik. Manusia yang berbeza watak dia ketika orang ada, ketika orang tak ada. Ini yang kita dah bahaya sekali, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab dalam tadabbur kita duk bincang tajuk ni, dia panggil ini adalah lakonan orang munafikin. Orang munafik itulah lakonan dia. Dia berlakon seolah-olah konon-kononnya dia itu takut untuk orang puji dia. Oi, dia ni memang min ahlillah ni, ahlul khasyah. Orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian, supaya kita boleh tamatkan perbincangan kita secara ringkas. Ana tidak akan baca semua buku ni, tapi sekadar memetik tajuk-tajuk yang besar supaya kita cepat dapat menangkap ataupun mengambil buah hasil daripada buku yang kita bicara ini, insya-Allah. Baiklah para pelajar sekalian, bab yang keempat, muka surat 62. Bab yang keempat, muka surat 62. Titiskanlah air mata di dunia ini untuk memadamkan kepanasan api neraka di akhirat. Allahu Akbar. Maknanya kita punya neraka itu amat panas, 70 kali ganda daripada kepanasan api dunia. Tapi pemadam dia bukan dengan paip bomba, bukan dengan debu-debu bomba yang begitu mahal disiram dengan helikopter dan sebagainya, tapi memadai, cukup dengan kita duduk seorang-seorang, kita bersendirian dengan Allah Azza wa Jalla, kita baca ayat-ayat Quran, tadabbur ayat yang boleh menaikkan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla,
maka pada saat itu kita dengan Allah terhapuslah kesalahan-kesalahan kita. Kita kata alhamdulillah. Sebagaimana kata para ulama, kedudukan kita mengikut kadar lembab atau tidak adalah berdasarkan bagaimana kita titiskan air mata itu kerana Allah semata-mata, bukan menangis disebabkan bala bencana. Jadi orang menangis ni macam-macam. Ada menangis kerana apa? Kerana diuji, kena bala. Ini ramai yang menangis ni. Ada yang tangis sebab takut pada Allah Ta'ala. Ini yang fokus yang tajuk kita. Ada orang menangis kerana terlalu happy, gembira. Nangis juga. Kenapa awak menangis tu? Allah, saya tak sangka lah. Nah, yang kita nak 10A, anak dapat 15A contohnya. Ada ke lagi 15A? Itu contoh lah, tak kira lah berapa. Yang pentingnya, Allah beri lebih daripada yang kita nak. Kita tender projek nak 2 juta, dia bagi yang 5 juta. Oh, bergembira kita. Kita target dapat untung 10 juta, tiba-tiba dapat untung 25 juta. Kita punya target. Ini ada juga orang menangis dengan sebab terlalu gembira. Tapi yang kita naknya, tangisan kerana takut pada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak menangis disebabkan oleh kehilangan barang-barang yang berharga. Tapi kita menangis kerana kita jauh daripada pencipta. Allahu Akbar. Nabki li bu'dina anil khaliq. Kita menangis kerana kita jauh daripada Allah. Sekiranya di atas dunia ini kita tidak dapat menangis, maka sudah pasti di akhirat kita akan menangis dengan tangisan yang panjang. Kata orang, tangisan di dunia ni ada limit dia, ada had dia sekejap. Tapi tangisan di akhirat tidak akan berakhir. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Sekiranya di atas dunia ni kita tidak berduka cita, kita tidak pernah bersedih kerana terlalu banyak nikmat yang kita dapat, kerana terlalu banyak anugerah yang kita terima, bimbang nanti kita akan berduka panjang di akhirat. Allahu Akbar. Jadi atas dunia ni kita happy je, tapi di akhirat esok panjang pula kita punya ujian. Maka sebagai seorang mukmin, hendaklah kita sentiasa bermuhasabah diri, iaitu kita ini berada dalam keadaan kategori yang mana. Kita kaji kita ni dalam kategori mana aku ni. Sama adakah kita berada dalam keadaan selesa ataupun tidak. Selesa untuk akhirat. Selesa atas dunia ni mungkin kita selesa, tapi di akhirat belum tentu kita selesa. Maka di sini berzikir dan istighfar. Ini satu muqaddimah dia panggil. Zikir dengan istighfar. Orang pergi tanya Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim rahimahullahu taala, kita nak fokus yang mana satu? Menarik soalan ni. Dia kata kita ni Syekh, ayyuhuma anfa'? Yang mana lebih bermanfaat bagi seorang hamba? Tasbih ke kita puji Allah banyak, ataupun kita istighfar, minta ampun banyak? Kata Syekh, kalaulah kain tu bersih, fal buhur, maka air wangi sesuai untuk kita sembuh dia. Maknanya banyak tasbih lah, itu ibaratnya. Tetapi kalaulah kain tu kotor, maka sabun dengan klorok lebih sesuai. Apa maksud dia? Hati kita ni kalau kita rasa keras, kita rasa berat, nak ibadat pun sukar, kan? Tak apa nak dengar kata mana dia ni, maka kita banyakkan istighfar. Banyak istighfar, minta ampun, bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalau kita rasa hati kita dah tenang, kita dah taubat, kita dah banyak istighfar, jangan tinggal istighfar tu. Maka kita banyakkan janib perhiasan. Kita banyakkan dari sudut menghiaskan hati kita dengan zikir-zikir, dengan tasbih, dengan memuji Allah Azza wa Jalla, itu lebih banyak selawat, itu lebih sesuai. Ini dia panggil fiqh ad-du'a, fiqh al-ibadah. Fiqh bagaimana seorang itu nak memilih cara dia beribadat. Dia sendiri yang tahu, aku ni banyak dosa, istighfar. Aku ni alhamdulillah dosa dah banyak dah, kita istighfar. Bukan tak ada dosa, tapi kita kata seimbang. Jadi kita perbanyak kita istighfar dan kita juga bertasbih. Allahu Akbar. Bagaimana keadaan kita sedangkan pakaian, baju, kain kita masih lagi belum bersih, maka kita campur dua lah. Campur dua.
sebagaimana yang diajar, dididik oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah. Nabi yang tak berdosa, tuan-tuan, minta ampun, beristighfar lebih daripada 70 kali. Kalau dalam kitab tulis 100 kali itu tukar jadi 70. 70 marrah. Itu silap cetak. Dalam riwayat, ini riwayat Bukhari, dalam riwayat Muslim, Nabi kata, ya ayuhan nas, tubu ilallah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah. Bertaubatlah pada Allah. Fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Aku bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla setiap hari 100 kali. Jadi ulama hadis ni sahih. Kata di para ulama, maknanya baina di antara 70 100. Kita yang confirm banyak dosa ni jangan kuranglah daripada 100 kali. Astaghfirullah. Orang tanya juga macam mana istighfar Nabi? Nabi kata astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu lafaz nabawi. Ada poster yang saya dah keluarkan. Tuan-tuan boleh tengok di poster tu lafaz yang Nabi kita istighfar, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dia kembar dua. Aku minta ampun dan aku taubat. Baiklah. Adapun tangisan yang berdusta, apa dia pula ni? Ni sebaliknya lah. Bercerita tentang tangisan, para ulama telah menyenaraikan senarai tangisan di atas dunia ini dengan berbagai-bagai jenis. Tadi saya sebut spontan. Ada orang menangis kerana takut. Ada orang menangis kerana penyesalan dengan sama ada dia berdosa, dia menyesal kerana dia buat dosa, atau menyesal kerana tak banyak ibadat. Maknanya kalau kita ni sebolehnya, biarlah kita menyesal kerana tak banyak ibadat, bukan menyesal kerana banyak dosa. Ada orang menangis kerana malu. Bahkan ada orang menangis kerana gembira. Bila dia mendapat nikmat yang dia mahukan, dia gembira sehingga dia menangis. Itu dipanggil sebagai tangisan. Tetapi tidak bermakna semua tangisan itu adalah kerana Allah. Kita tahu dia happy, suka je. Takut kerana apa tak tahu. Kerana ada juga orang kafir yang menangis. Orang kafir pun menangis juga dia. Mereka menangis bukan kerana Allah. Sebab tangisan itu satu fitrah manusia. Fitrah manusia ni bila dia susah hati, bila dia terlalu happy, dia akan menangis. Sebagaimana yang ditafsir oleh Imamul Qurtubi dalam kitab tafsir dia, dalam menafsirkan ayat, wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan bahawasanya Allah lah yang menjadikan orang itu tertawa atau orang itu menangis. Surah An-Najmi ayat 43, kata Qurtubi, itu adalah, iaitu Allah menetapkan sebab-sebab menjadikan orang itu tertawa, ketawa dan menangis. Kata Atha bin Abi Muslim, yakni Allah buat kita gembira dan dia juga buat kita sedih. Kerana kebahagiaan telah membuat tertawa dan kesedihan boleh membuatkan dia menangis. Allahu Akbar. Ini tafsir Qurtubi. Baiklah para jemaah sekalian, sekarang kita masuk ke tajuk kita ni, kelebihan menangis kerana Allah. Ada beberapa kelebihan, kita tengok ada 6 kelebihan menangis. Kemudian kita pergi pula kepada bahayanya tidak menangis. Bahaya tak menangis itu kenapa? Sebab apa orang boleh tak menangis? InsyaAllah. Secara ringkas kita ambil. InsyaAllah. Maka di sini saya senaraikan beberapa kelebihan menangis kerana Allah Azza wa Jalla. Kita fokus tajuk kita je. Menangis kerana siapa? Menangis kerana Allah, bukan menangis kerana sesiapa. Kalau menangis kerana orang, kita tak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyatakan salah seorang daripada orang yang layak duduk di bawah bayangan pada hari kiamat, yang tidak ada bayang, siapa? Iaitulah, tengok tu, yang ke-6 tu. Seorang yang dia pakai sedekah ini.
Yang ketujuh, yang terakhir dalam tu, wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat aynah. Seorang yang berzikir, ingat kepada Allah Azza wa Jalla, dia duduk seorang-seorang bersendiri. Bukan duduk dalam majlis motivasi ke majlis apa, dia seorang, dia fikir dengan hati dia. Sehingga mengalir air matanya kerana takut pada Allah Azza wa Jalla, maka orang ini layak untuk duduk di bawah bayangan pada hari kiamat yang tidak ada bayangan. Allahu Akbar. Jadi kata di Sufyan As-Sauri rahimahullah, seorang ulama salaf, dia kata menangis itu dibahagikan menjadi 10 bahagian. Oh, banyak sekali. Banyak bahagian. Yang satu bahagian kerana Allah dan yang 9 bahagian semuanya adalah kerana riak. Na'udzubillah. Jika yang satu bahagian itu terjadi setahun sekali, insya-Allah air mata ini boleh menyelamatkan tuannya daripada api neraka. Masya-Allah. Besarnya. Itu dia panggil kelebihan. Jadi kita macam mana kita nak adalah tengok dalam tip nanti bagaimana kita nak menangis kerana Allah Azza wa Jalla. Insya-Allah mudah-mudahan ada motivasinya dalam perbincangan kita ni. Maknanya kelebihan yang pertama, tuan-tuan boleh fokus satu ya. Kelebihan pertama, orang yang menangis kerana Allah layak untuk duduk di bawah bayangan pada hari yang tidak ada bayangan pada hari kiamat. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb, ya Allah jadikan kami ini dari kalangan kumpulan ini. Yang kedua, orang yang boleh menangis ini adalah orang yang aman daripada azab Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ainan la tamassuhuman nar abadan. 2 biji mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis kerana takut pada Allah. Mata yang menangis kerana takut pada Allah Azza wa Jalla. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang berjaga malam mengawal sempadan pada fi sabilillah dalam peperangan. Mana orang pergi perang, dia ni tak tidur. Dia jadi pengawal. Orang lain rehat, tentera lain rehat tidur, dia duduk jaga, tak boleh tidur. Hadis dalam Tirmizi. Jadi kita sekarang ni kita nak jadi tentera tak jadi dah. Nah, tapi kita boleh jadi bakat min khasyatillah, kita boleh menangis kerana takut kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh menangis semata-mata kerana takut kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ni ada apa ni, ini kata-kata ulama salaf lah, dia kata apa dia? Maka para pembaca berdasarkan hadis di atas, ia adalah 2 keadaan tentang kelebihan orang yang menangis kerana Allah. Maka mereka duduk di bawah keamanan dalam perkara ini. Jadi menangis kerana takut kepada Allah Ta'ala akan mendorong hambanya untuk selalu istiqamah di jalannya. Bukan menangis saja. Malam menangis, siang pergi melompat. Tidak. Sehingga tangisan itu akan menjadi perisai, benteng untuk dia daripada terjebak dengan perkara yang tak baik. Seorang ulama nama dia Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani rahimahullah, dia kata, aku tidak meninggalkan satu tiang pun di masjid itu kecuali aku solat dekat situ, menangis kat situ. Mungkin dia gidik sorak-sorak etikad, dia duduk menangis kat tiang. Untuk apa? Dia kata mudah-mudahan tiang-tiang ini menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tukar bilik lah. Malam ni kita tahajud bilik ni, malam ni tahajud bilik ni, tahajud bilik ni. Biar semua rumah kita menjadi saksi kepada kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Kata Syekh Abu Hazim ni nama dia Salamah bin Dinar. Apabila dia menangis, dia akan ambil air matanya sapu ke muka dan tempat lain. Ambil air mata sapu di kawasan lain. Orang tanya Syekh Abu Hazim, apa kelebihannya tu? Kelebihannya. Jawabnya, aku dengar api neraka tidak akan sentuh tempat-tempat yang kena air mata yang menangis kerana Allah Azza wa Jalla. Ini bukan daripada hadis Nabi lah. Yang penting, orang ulama salah ni dia lebih menjiwai apa yang mereka lakukan itu. Kelebihan yang ketiga, kelebihan menangis yang ketiga. Orang yang menangis ini duduk di bawah kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam hadis, laisa syai'un ahab ila Allah min qatraini wa atharaini. Allahu Akbar. Tidak ada suatu amalan yang sangat disukai oleh Allah daripada 2 titisan dan 2 kesan bekas. Iaitu
sama dengan tadi juga, cuma lafaz lain. Dia kata pertama titisan air mata yang mengalir kerana takut pada Allah. Yang kedua titisan darah yang tumpah kerana berperang pada mempertahankan agama Allah. Jadi ahabbu ilallah. Mana Nabi menyatakan bahawa di antara titisan darah syuhada dengan titisan air mata ubad, ahli-ahli ibadat, menjadi satu perkara yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita nak Allah sayang dengan kita, bangunlah malam-malam bertahajud. InsyaAllah kita mampu untuk melakukannya apabila kita berinteraksi dengan Allah pada saat itu. Baik. Tengok, ada kata-kata hikmat, dia kata takut kepada manusia, kita lari darinya. Tengok. Itu kena betul, salah cetak tu Ustaz. Ini muka surat 71. Kata-kata yang masyhur, takut kepada manusia, kita akan lari daripadanya. Kalau takut ke makhluk, kita akan lari. Kenapa kau lari tu? Oi, ada perampok belakang. Ada penjahat nak apa-apa ke saya. Takut kepada Allah, kita akan berlari kepadanya. Itu beza. Takut kepada Allah, kita akan mendekatkan diri. Kenapa awak ni nampak lain macam, kuatnya baca Quran, banyak istighfar, aku takut pada Allah. Tapi kenapa ni pecuk lari lebih pada maraton lah. Dia kata ada penjahat kejar. Itu lari pada manusia. Allahu Akbar. Baik, kelebihan yang keempat. Orang yang menangis kerana Allah, maka dia hapuskan dosa-dosa mereka. Allah hapuskan dosa-dosa orang yang menangis kerana takut. Jadi dosa yang telah banyak kita lakukan, menangis dan menyesalilah. Mana kita sesali, ya Rabbi ya Karim, aku ni banyak dosa, tapi tubuh aku tidak kuat. Jadi kita mengaku kepada Allah, maka ampunilah dosaku. Kerana menangisi satu kesalahan dapat menggugurkan banyak kesalahan. Sebagaimana angin yang menggugurkan daun-daun dan ranting-ranting kayu yang kering. Ini banyak ada ya. Banyak ya hadis-hadis, cuma kita nak ringkas, kadang-kadang kita tak sebut. Baik, kelebihan yang kelima. Orang yang menangis ini adalah salah satu daripada tanda ciri-ciri taubat yang benar. Orang yang betul-betul bertaubat, dia boleh menangis kerana takut pada Allah Azza wa Jalla. Jangan tak takut. Jadi kita takut. Jadi kita rasa kita ni bersalah dengan Allah. Apabila kita teringat akan dosa kita, kita akan menangis. Apabila kita teringat akan perbuatan kita yang lepas-lepas, kita menangis. Dan tidak perlulah kita bercerita kepada orang pada masa lalu kita. Ini satu tip yang saya selalu ulang. Bila kita berdosa yang lepas-lepas, lara ke lalai, tak usahlah pergi duk cerita dengan orang, oh saya dulu ustaz, saya dulu kan jahiliah. Aduh, letih lah. Ni biasanya kita buat jemaah haji ni macam itulah. Oh, saya dulu jahiliah lah ustaz. Kita pun celik mata kat dia, tanya, awak jahiliah dulu? Oh, sempat ke dengan mendiang Abu Jahal ni? Dia kata, ustaz perli kita, mana ada Abu Jahal masa tu? Mana kita jumpa Abu Jahal? Jadi kita jangan nisbahkan diri kita kepada zaman yang buruk itu. Bila sebut jahiliah, orang akan terbayang dalam muka kita semua benda yang tak baik. Semua perkara yang tidak baik terbayang-bayang di muka kita. Sebab apa? Sebab jahiliah ni package. Ada zina, ada minuara, ada bunuh anak, ada macam-macam kejahatan yang ada. Jadi jangan kita kata saya dulu ialah orang muda-muda lara sikit. Sekat tu cukuplah, tak perlu nak declare banyak-banyak, tak perlu untuk nak mengaku apa-apa. Jangan. Jadi kita menyesal yang salah-salah, maka dia akan banyak. Bila kita ingat dosa-dosa yang lepas, contohlah yang paling senang sekali. Kita ni kadang-kadang kita ada anak kan. Sekali anak kita buat salah dengan kita, buatlah apa pun yang tidak baik. Waktu tu kita remind balik bagaimana kesalahan kita dengan ibu bapa. Allahu Akbar. Ramai orang yang menangis dengan sebab ini. Budak ni buat aku macam ni. Kita pusing balik. Undur ke belakang. Kita dengan mak kita buat apa dulu? Zaman-zaman waktu arwah mak ni ada. Buat apa? Dengar kata. Dengan nasihat. Kecelik mata.
Jadi kita akan menangis pada waktu itu. Ya Rabbi ya Karim, janganlah dosa aku dulu dibalas oleh anak-anak aku sekarang. Jangan. Jadi kita di antara doa yang selalu disebut oleh orang-orang soleh, dia kata, kalau tuan-tuan boleh tulislah kan, kalau tak boleh ustaz tulislah, letak je. Dia kata Allahumma ja'al ma fasada min ahwali, Allahumma la taj'al ma fasada min ahwali zahiran wa batinan wirasatan li auladi wa zurriyati. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan buruknya kelakuan aku dulu, tak kira lah dengan mak ayah kita ke, dengan siapa ke, dengan suami kita ke, dengan isteri kita ke, dengan siapa saja manusia. Janganlah Engkau jadikan ianya dipusakai oleh anak dan cucu-cucu. Jadi kita minta biar Allah Taala setakat kita je. Mana kalau kita dengan mak ayah kita dulu tak baik, biar kita je. Anak-anak kita ni biar dia berhenti setakat tu. Jangan melarat. Jadi insya-Allah dengan kita munajat kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah Taala putuskan rantaian keburukan hubungan di antara anak-anak kita dengan ibu bapa. Jangan menyebabkan anak kita pula sambung balik cerita kita dengan mereka, wal iyazubillah. Ini di antara punca-punca yang boleh menyebabkan kita akan menangis, kesan daripada perbuatan kita yang lalu itu. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi, contoh yang saya sebut tadi ada dalam buku ni, tapi saya tak sempat nak baca semua. Tuan-tuan boleh tengoklah dan boleh baca, boleh semak balik dalam buku yang kita ada ni. Kelebihan yang keenam, bila orang menangis kerana Allah, menandakan hatinya masih bernafas. Mana hatinya hidup. Hatinya masih berdenyut. Apabila kita teringat kepada kemungkaran, maksiat yang kita tersalah zaman-zaman dulu, dan kita menangis kerana perbuatan yang telah kita lakukan, bermakna kita patut bersyukur kerana kepada Allah di saat itu hati kita masih hidup. Makna hati kita bila ingat ke dosa-dosa yang lepas, terus dia menangis. Sehingga kan ada ulama mengatakan orang yang pernah berdosa lebih baik daripada orang yang tak ada dosa langsung. Jadi sudut cara nak bertaubat. Orang yang tak ada dosa langsung, dia rasa dia relax ya. Sebab aku tak pernah buat, aku tak pernah berzina, aku tak pernah merompak, tak pernah tu, tak pernah ni. Tapi orang yang pernah terjebak dengan benda-benda yang mungkar ni, dia lebih cepat, hati dia lebih cepat tersentuh sekiranya diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertaubat. Tapi kalau hati dia tak sentuh langsung, ini yang kita bimbang. Jadi hati itu kering, kata orang, hati kering. Dia tak ada rasa, dia tu bersalah dengan Allah Azza wa Jalla. Ini satu fenomena yang tidak baik, yang perlu kita ubati dan kita rawati hati kita tu kerana dia berpenyakit. Baiklah para jemaah sekalian, itu 6 kelebihan menangis kerana Allah Azza wa Jalla. Banyak lagi lah, tapi cukuplah untuk ni sebagai bahan motivasi kepada perbincangan kita ini, insya-Allah. Kemudian kita pergi kepada kesan tak menangis. Orang tak menangis ni ada kesan dia ke tak ada? Jawabnya ada kesan. Kesan yang kita nak tengok dan yang kita boleh buat satu KPI ataupun muhasabah kepada diri kita. Adakah kita duduk dalam kumpulan ini, kumpulan yang tidak menangis ini, ataupun kita selamat daripadanya, insya-Allah. Insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, yang pertama, tulis kesan yang pertama, bila kita tengok muka surat 73, di saat kita mengenangi kembali dosa-dosa kita, kita tengok dosa dengan mak ayah kita, kita tengok dosa dengan orang tu, dengan orang ni. Di saat kita mengenangi kembali maksiat-maksiat yang telah kita lakukan, di saat kita mengenang kembali hubungan kita dengan mak ayah kita yang tidak mesra, tapi semua ini tidak memberi kesan kepada jiwa kita. Ada apa? Bukan salah aku. Mak yang buat. Punya takabur punya dia cakap. Bukan salah aku. Mak yang tak pandai didik anak. Dia bukan nak insaf, bukan nak undur ke belakang, tapi menyalahkan orang tua tu pula. Kita kata masya-Allah, kerah kepalanya awak ni. Ya.
Bila bila teringat ke dosa-dosa lepas, alah biasalah masa tu orang muda, semua orang buat. Bukan aku seorang pun. Jangan tunjuk warak. Ya. Jadi dia tak ada rasa bersalah, tak ada rasa kecewa dengan apa ni? Dengan perbuatan dia yang salah, yang melampau. Tak ada. Ini bahaya. Maka para ulama mengatakan bahawa itulah tandanya hati keras yang perlu diketuk dengan tukul keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu hati keras yang perlu kita ketuk dengan tukul keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kata ada ulama, apabila mata tidak menangis, mata kita bila tidak menangis kerana takut pada Allah Azza wa Jalla, tidak ada kebaikan pada seorang yang memiliki mata yang tidak boleh menangis. Kita nak suruh cepat. Tapi tangis tadilah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah menerima satu rombongan delegasi daripada Yaman. Bila dibacakan Al-Quran kepada mereka, jemaah yang hadir menangis mendengar Quran. Dia dengar je Quran baca, mereka menangis. Kata di Sayyidina Abu Bakar, demikianlah keadaan kami dahulu bila bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu apabila baginda Rasulullah membacakan Quran, kami menangis. Itu kata siapa? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian apabila hati mula keras, apabila membaca Quran tidak memberi kesan, mendengar nasihat tidak memberi bekas, maka Sayyidina Abu Bakar meletakkan bahawa satu tanda mata tidak menangis ini sebab ada kaitan dengan hati yang keras. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah 74, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian sesudah itu hati kamu juga menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Jadi Allah Ta'ala banding batu pempecah dengan takut kerana Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tak boleh pecahkan mata kita, hati kita untuk takut pada Allah, bermakna hati kita lebih keras daripada batu, lebih keras daripada perkara yang Allah Ta'ala jadikan dia tidak ada akal, tapi dia tahu, dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang sepatutnya kita para jemaah sekalian buat kajian tentang perjalanan hidup kita ni, supaya kita tidak kerugian nanti insya-Allah. Hati manusia apabila keras, tidak memberi bekas dan tidak memberi kesan. Seberapa banyak atau seberapa besar sekalipun ujian yang Allah beri, ia sama sekali tidak diendahkan oleh manusia. Dia sedihlah dengan ujian, tapi dia tidak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka seakan-akan lupa ujian dan bala ini datang dari Allah. Datanglah apa sahaja bala, kesusahan, kemarau, penyakit, semuanya tidak memberi kesan. Kerana apabila hati mereka sudah keras, maka ia lebih dahsyat daripada batu. Hati keras lebih teruk daripada batu. Kita mengatakan ini adalah kebimbangan kita dalam masalah ini. Kata Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, segala sesuatu memiliki ciri. Sedangkan ciri orang yang di luar, yang dibiarkan binasa adalah tidak boleh menangis kerana takut pada Allah Azza wa Jalla. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Baiklah. Kesan yang kedua daripada orang yang tidak menangis, kesan orang yang tidak boleh menangis di atas dunia ini, nas'alullah salamah, maka dia akan menangis di akhirat. Atas dunia happy, ketawa banyak, kita akan menangis di akhirat. Allahu Akbar. Ya Rabbal Alamin. Tengok ni kata, dalam hadis kursi Allah Taala berfirman, wa izzati la ajma'u li abdi la ajma'u li abdi khaufaini wala amnaini. Ada silap cetak amnaini. Fa in huwa khauf fi dunya amantuhu yaumal qiyamah. Wa in huwa amin fi dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Ini ada riwayat mengatakan, maknanya aku tak akan kumpul di antara kepada seorang hamba aku dua kali takut, dua kali aman. Dua kali takut, dua kali aman. Mana kalau dia takut di dunia, dia aman di akhirat. Dia rasa happy, aman di dunia, tak ada apa-apa, dia akan takut di akhirat. Hadis ini riwayat Ibn Hibban, kata di Muhakkik sanadnya hasan. Kesimpulannya,
Siapa yang tidak boleh menangis di atas dunia ini dan tidak takut pada Allah, maka dia akan menangis di akhirat. Siapa yang menangis di atas dunia ini, insya-Allah dia akan selamat di akhirat. Itulah dua kesan yang tidak baik bagi orang yang tidak takut pada Allah Azza wa Jalla. Kesimpulannya, muka surat 76, ini menunjukkan bahawa tidak dapat menangis di atas dunia bermakna kita akan menangis di akhirat. Suatu perkara yang sangat menakutkan kita sebagai seorang Muslim. Sebagai seorang Muslim, kita takut dengan peristiwa yang disebut itu. Baik, sekarang kita berpindah kepada perbincangan kita yang terakhir, bagaimana tip untuk melembutkan hati kita, boleh menangis kita kepada Allah Azza wa Jalla, bagaimana cara? Allahu Akbar. Jadi kita belajar setakat mana yang sempatlah, insya-Allah. Yang pertama, untuk tanda yang pertama, sentiasa berfikir akan dosa kita. Kita kena ingat sentiasa kepada dosa. Dan dosa dan pahala. Ingat, syurga dan neraka itu adalah perkara yang gaib. Kita tak nampak. Tapi kita sebagai seorang beriman, kita yakinlah syurga itu ada, neraka itu ada. Ada dosa, ada pahala. Oleh kerana kita disuruh beriman kepada perkara gaib, maka mesti berpaksikan kepada sandaran yang jelas, yang sahih daripada Nabi SAW. Tidak boleh buat cerita yang bermacam-macam. Ini macam-macam orang buat cerita ni. Cerita tanah kubur lah, drama tanah kubur lah, nak suruh orang takut pada Allah. Tapi melampau setengah tu. Kalau orang jahat, mesti kubur dia terbakar, mayat dia jadi busung, nak masuk dalam kubur ditunggu oleh apa ni, skorpion lah, macam-macam, oleh dia apa ni, kobra. Jadi kita kata itu semua cara pemikiran kita, bukan cara Allah Taala nak didik manusia. Sebab benda-benda gaib tak nampak. Maka kita tidak boleh buat cerita suka-suka, walaupun dengan niat yang baik, tetapi tidak boleh sandarkan dosa dan pahala kecuali apa yang telah disebut oleh Allah dan juga disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tengok kepada dosa, kalau kita boleh bangun pada waktu malam, senaraikan dosa-dosa kita. Jadi kita bangun malam, kita senaraikan, kemudian kita bermunajat. Ya Rabbi, aku dulu begini, ampunlah dosa aku. Sudah pasti dengan rayuan itu kita akan menangis. Dengan sebab rayuan itu kita akan menangis. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Seluruh umatku diampuni dosanya kecuali al-mujahirun, yakni orang yang melakukan dosa secara berani. Mana dia buat dosa tu terang-terangan, tak malu dengan orang, tak takut dengan Tuhan. Ini bahaya. Di antara dosa yang dibuat secara sembunyi tapi diiklankan. Ini dalam hadis Nabi kata ni, wa inna minal mujaharah. Salah satu daripada ciri-ciri orang yang menzahirkan dosa, dia buat dosa waktu malam, orang tak tengok pun dia. Orang pun tak tahu. Tapi dia sendiri besok. Macam sekarang ni lah, buat dosa sana sini, pergi jauh-jauh, letak di Facebook. Dia duduk minum arak ke, duduk berkepit dengan mana-mana wanita, tina mana-mana. Jadi dia yang iklankan dosa dia. Itu bahaya. Maka Nabi kata apa? Di antara orang yang tidak tidak dimaafkan. Kecuali dia taubat nasuha lah. Iaitulah orang yang berani buat dosa kemudian terang-terangan. Jadi hadis ni sahih, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Salah satu daripada perkara yang ana selalu tekankanlah kepada para jemaah sekalian, kita sekarang ni kita ambil gambar family dalam rumah. Dalam rumah kita ikutlah, nak tutup aurat ke, nak buka kepala ke, nak tidak masalah. Tapi kenapa pergi publish kan, pergi post di Facebook yang ditonton oleh 5,000 kita punya friend. Itu kalau friend, kalau yang page ni pula, orang-orang yang masyhur-masyhur ni juta pun setengah orang, million ada orang tengok. Jadi kita yang
yang dedahkan aurat kita sendiri kepada orang, ini satu perbuatan yang cukup tidak baik. Hati-hati tuan dengan dosa maksiat al-mujaharah dipanggil. Kata ulama, bila kita terkenankan dosa kita, maka ketika itulah kita akan menangis. Sebab apa? Kita teringat kepada perbuatan mungkar yang kita buat dulu. Kalaulah Allah itu besar pada pandangan kita, pada dalam hati kita mengagungkan Allah, tentu kita tidak akan derhaka kepada dia. Tentu kita tidak akan berhaka. Ya. Jadi sebagaimana kata Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah, menangilah seolah-olah neraka dibuat untuk kamu. Macam neraka tu untuk kita dah. Jadi kita biar kita rasa neraka tu dekat dengan kita. Baru kita menangis sungguh-sungguh, kan? Maka para sahabat bertanya kepadanya, apa yang membuatkan kamu menangis? Katanya, aku bimbang, takut-takut ada dosa yang aku buat yang telah ditengok oleh Allah, sedangkan aku rasa benda itu tidak berdosa. Itu beza. Begitu juga dalam kata-kata hadis, tidak hadis ni, kata-kata Imam Hasan Basri ini, bila dia menangis, potong kalimah hadis. Begitu juga dalam asar kata-kata Imam Hasan Basri yang pernah menangis dan ditanyakan padanya, "Ma yubkik?" Dia tadilah. Dia kata, "Kenapa tuan menangis?" Dia kata, "Aku bimbang. Macamlah aku ni tak bimbang, takut dicampak oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka. Wala yubali, dan dia pun tak pedulikan aku lagi." Maknanya Allah Taala tak akan bagi rahmat lagi kepada aku. Itu yang aku takut, itu yang aku bimbang, kata Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala. Baik, itu yang pertama. Tip yang pertama, sentiasa ingat berdosa kita, bukan untuk diulangi, tapi untuk disesali, untuk kesali ataupun untuk beristighfar dengan sebab dosa yang lepas itu. Tip yang kedua, kita letakkan keadaan kita berada di mahsyar. Allahu Akbar. Kita bayangkan kita sekarang berdiri, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari mereka duduk di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana keadaan kita? Bagaimana keadaan kita nanti apabila kita bangun di hadapan Allah dalam daripada kubur? Kita membawa dosa yang begitu banyak, yang tidak diampunkan olehnya, sudah tentu kita akan dalam keadaan begitu dahsyat dan teruk. Pernah Nabi SAW baca ayat ni, surah Ibrahim ayat 36. Dia kata, Ibrahim, ni doa Nabi Ibrahim. Ibrahim bermunajat dengan Allah. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wahai Tuhanku, sungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Maka siapa yang mengikut aku? Ibrahim kata, siapa ikut aku? Maka sungguhnya dia termasuk golonganku. Siapa yang derhaka kepada aku, kalau orang lain, campurlah dalam neraka. Tak, Ibrahim hati lembut. Dia kata, siapa yang derhaka, maka sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Mana dia kembalikan dosa kau itu kepada masyiatillah, kepada kehendak Allah Taala. Allah nak ampun, ampunkan. Allah nak azab, itu hak dia. Tak ada siapa boleh halang, tak ada siapa yang boleh sekat, boleh larang, tidak. Ingat baik. Kemudian dia baca satu lagi ayat doa Nabi Isa alaihissalam, ayat surah Al-Maidah 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, sekiranya engkau azabkan mereka yang derhaka ini, mereka tu hamba-Mu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau maafkan, engkau gagah perkasa. Engkau bijaksana, tak ada siapa yang boleh halang, tak ada siapa boleh sekat. Bila baca dua ayat ini, baginda Nabi SAW terus angkat tangan. Nabi berdoa, Nabi katakan, Ya Rabbi ummati, ummati. Wahai ya Allah, jagalah umatku, jagalah umatku. Fabaka, maka Nabi kita menangis sampai basah janggut dia. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah tangisan Rasulullah apabila mengenangkan kita. Ya Rabb. Kemudian Allah Ta'ala firman kepada Jibril, Ya Jibril, Allah tahu dah, tapi Allah nak suruh malaikat-malaikat mengetahui. Jibril,
engkau pergi tanya Muhammad, kenapa dia menangis? Allahu Akbar. Maka Jibril mari jumpa Nabi SAW. Tanya. Kemudian Jibril laporkan kepada Allah Azza wa Jalla apa yang terjadi. Maka Allah perintahkan Jibril pergilah menemui Muhammad SAW. Katakanlah kepadanya bahawa Allah berfirman kepadanya, sesungguhnya kami akan membuatkan engkau redha dengan umatmu, pada umatmu, dan kami tidak akan menyakiti, menduka-citakan engkau dalam urusan umatmu. Jadi hadis ini dalam Muslim, maknanya Nabi kita menangis. Sebab apa? Sebab mengenangkan umatnya yang entah apa akan jadi kepada mereka. Subhanallah. Itulah Rasulullah SAW yang kita kena sayang, yang kita kena kasih, yang kena ikut ajaran dia, barulah kita selamat. Satu kisah yang kedua, ini tuan-tuan baca dalam buku ni, saya tak sempat dah. Kisah Sayyidina Utsman menangis ketika berada di pinggir kubur. Allah. Berapa kali kita pergi kubur, kita menangis. Tak menangis kita di kubur. Kita menangis tengok cerita, ni muslimat ni tengok cerita Korea, menangis. Tapi pergi kubur tak aja menangis, duduk pegang batu nisan, ambil selfie gambar ayah ada. Oh, masuk dalam Facebook, inilah contoh anak yang baik. Hui, contoh anak baik. Pergi ambil gambar bapak setahun sekali. Bukannya tu. Anak yang baik, anak yang tidak berselfie dengan batu nisan bapak, tapi anak yang sentiasa mendoakan ibu bapa. Saya tengok ramai orang pergi kubur bawa bunga. Kita pun tulis status, tuan-tuan, ibu bapa bukan menunggu bunga daripada anak cucu, tapi mereka menunggu doa daripada mereka. Allahu Akbar. Ibu bapa tidak menunggu bunga dari kita, tapi mereka menunggu doa dari kita. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dah selesai doa. Doa yang ringkas pendek aja. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampunkan dosa aku, dua ibu bapa aku. Warhamhuma, kalau nak sambung lagi, kama rabbayani shaghira. Allahumma ja'al qabrahuma raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan dua kubur ibu bapa kami ni taman-taman syurga. Boleh ya. Tapi berapa kali sehari kita kata. Kadang-kadang terlupa nak doa yang ringkas ni pun terlupa. Baik, yang ketiga, kita kena ingat bahawa bekalan yang kita bawa atau buat terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Sedangkan perjalanan kita sangat jauh. Seseorang telah melihat seorang ulama bernama Fadalah bin Saifi. Banyak menangis. Orang tengok dia menangis. Jadi sahabat-sahabat dia berasa kesian kepada Fadalah ini, dan mereka pergi ke rumahnya dan bertanya kepada isterinya, kenapa gak suami awak ni asyik menangis je? Isteri dia kata, dia telah berkata, dia nak bermusafir yang terlalu jauh, tapi bekalannya tak ada. Allah, dia kata, as-safaru ba'id waz-zadu qalil. Perjalanan musafir kita ni jauh, bekalan nak bawa tak ada. Jadi kita cuba fikir, dahlah nak pergi jauh, seorang diri pula, tapi tidak ada bantuan, tak ada bekalan, sudah pasti kebimbangan itu sangat dahsyat. Tak usah kata kita ni, kadang-kadang kita musafir seorang-seorang. Pergi luar negara, travel luar negara. Macam-macam kita fikir dalam kepala. Kalau aku pening seorang ni, siapa yang nak bantu? Kalau aku rebah saja. Macam-macam kita fikir. Itu datang dunia, ramai ya pembantu. Tak bimbang, doktor-doktor ramai yang akan uruskan kita. Tapi perjalanan kita ke akhirat, kita seorang dalam kubur, siapa yang akan tolong? Siapa yang akan bantu? Subhanallah. Hanyalah ibadat kita, istighfar kita, persiapan yang kita buat di atas dunia ini, itulah yang membantu, yang menemani kita dalam perjalanan yang sangat jauh ini. Tip yang keempat, kita kena fikir, kalau ibadat tidak mencukupi, bekalan tidak cukup, bagaimana kita akan terlepas untuk masuk dalam syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Seorang soleh telah bangun untuk mengerjakan solat malam. Bila dia baca ayat Quran ni ayat 8133 surah Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada keampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang soleh ini mengulangi ayat ini
dan menangis sampailah ke waktu subuh. Masya Allah. Dia ulang ayat ni ya. Maka orang ramai bertanya kepadanya, Tuan, kalaulah syurga itu luas langit dengan bumi, pastilah kita boleh masuk luas. Yang kita bimbang ni tempat sempit. Sedap juga hujah kawan ni. Nah, Syekh kata apa? Dengar ni tuan-tuan, ini yang awak panggil yang menggetarkan hati kita. Syekh kata, betul, syurga itu luas. Tapi tidak memberi manfaat kepada aku sekiranya aku tidak tersenarai untuk masuk ke dalamnya. La haula wala quwata illa billah. Maka bukan setakat dia je menangis. Orang yang mendengar kata-kata Syekh juga turut menangis. Masya Allah. Tengok ni. Itulah ulama-ulama yang hati dia lembut, mudah dia menangis. Baik, kita pergi kepada tip yang kelima. Sentiasalah berasa bimbang. Allah segerakan kebajikan kita di dunia ni, menyebabkan kita terlepas di akhirat. Takut kita, ya Allah. Kita bimbang. Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat, salah seorang daripada yang dijamin masuk syurga, 10 orang. Abdurrahman bin Auf minal mubasysyirin bil jannah. Apa keadaan dia? Ya, beliau jamin masuk syurga. Datang seorang membawa makanan berupa roti dan daging untuknya. Dia puasa. Jadi orang bawa lah roti, daging, itu menu zaman dia tu. Untuk dia iftar, berbuka puasa. Melihat hal itu, beliau nampak macam kesedihan. Sedih, sugul kata orang, tidak ceria. Kita ni dekat nak buka puasa ni patutnya happy lah Syekh. Syekh sedih pula dah. Beberapa bayangan orang-orang terbaik dalam Islam bermain dalam fikirannya. Mereka telah mendahulunya. Abu Bakar dah pergi, orang ni dah pergi, Abu Hurairah dah pergi. Contohnya sahabat-sahabat yang dulu-dulu dah pergi. Sedangkan dia saat ini masih tidak tahu bagaimana nasibnya kelak setelah mati. Tak tahu. Orang lain mati syahid, orang lain mati. Wajah salah seorang sahabatnya, Mus'ab bin Umair. Allahu Akbar. Mus'ab bin Umair ni siapa tuan-tuan? Anak bangsawan Mekah yang baginda Nabi SAW hantar dia ke Madinah menjadi guru, pendakwah yang awal. Bila dia mati dalam peperangan Uhud, mayat dia tak ada kain untuk dikafankan. Tak ada kain. Tak ada kain. Tutup muka, nampak kaki. Tutup kaki, nampak muka. Allahu Akbar. Akhirnya Nabi suruh perintah sahabat tutup muka dengan kain, kaki dituduh dengan rumput. Radhiyallahu anhu. Abdurrahman pun dia mikir. Dia mikir ke Mus'ab. Dia mikir ke Hamzah terburai perut dia di Uhud. Kemudian dia kata apa? Qutila Mus'ab wa huwa khairum minni. Mus'ab bin Umair dibunuh dalam peperangan Uhud, dia lebih baik daripada aku. Nak kebumikan jenazah dia tak cukup kain. Allahu Akbar. Qutila Hamzah wa huwa khairum minni. Hamzah dibunuh, dia lebih baik daripada aku. Summa busita lana minad dunya ma busit. Kita telah diperluaskan dunia ni luas. Abdurrahman masyhur dengan ahli perniagaan. Kan? Dia kata apa? Qad khashina an takuna hasanatuna unjilat ilaina. Aku bimbang takut kebaikan yang Tuhan nak beri, diberinya sekarang atas dunia. Takut di akhirat esok aku tak ada bahagian. Summa ja'ala yabki hatta tarakat ta'am. Dia menangis sampai maghrib, tak sempat nak buka puasa. Allah radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih dalam Bukhari. Ya Rabb, itulah orang-orang yang lembut hati dia. Allah Ta'ala pilih mereka. Begitulah beberapa tip, 5 tip yang dapat kita bincangkan. Dan beberapa lagi motivasi saat tangisan Rasulullah SAW yang tuan-tuan boleh baca. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan lembutkan hati kita, akan beri kepada kita yang terbaik, insya-Allah. Jadi setakat dulu Ustaz Hafiz. Kalau ada apa-apa persoalan, dipersilakan. Jazakallahu khairan katsiran Al-Fadilatul Dr. Abdul Basit Abdurrahman hafizahullah taala di atas perkongsian bab yang keempat ini, titiskan air mata kerana Allah Subhanahu wa taala, kelebihan dan 9 tip untuk menitiskan air mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang bertuan sekalian, saya cuba pilih beberapa soalan yang dikemukakan oleh rakan-rakan kita yang berada dalam Zoom ini. Yang pertama, doktor ditanya tentang ibu dia seorang yang private message lah. Ibu dia seorang yang panas baran, kuat
memaki hamun anak dan mendoakan yang buruk semasa mereka kecil, sekitar 5 hingga 18 tahun. Kadang-kadang dengan sebab kesalahan yang terlalu kecil, tetapi dengan sebab baran mak dia ini tadi mendoakan sesuatu, bahkan memukul dan sebagainya. Dan sekarang telah meninggal dunia. Jadi soalannya, apakah nasib kami anak-anak yang didoakan dengan doa-doa yang buruk oleh arwah ibu yang mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya? Itu di antara kesedihan yang memanglah siapa yang tak sedih. Anak mana yang tidak duka cita apabila ibu sendiri yang mendoakan perkara yang tidak baik kepada dia, kan? Tapi kita harapkan biasanya doa daripada hati yang lalai macam ni, insya-Allah Allah Taala tidak kabulkan. Doa daripada hati dia kata sebagian dalam hadis, dia kata Allah Taala tidak kabulkan doa min qalbin lahin, daripada hati yang lalai, macam hati yang dikuasai oleh syaitan yang marah-marah gitu. InsyaAllah doa itu tidak diangkat, tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, walaupun daripada seorang ibu. Tapi berbahaya benda tu. Yang kita bimbangnya apabila ibu tu memang sedih sungguh, makna daripada perbuatan kita yang buat menyebabkan dia sedih, menyebabkan dia terasa hati, kemudian dia doa daripada lubuk hati dia. Itu yang kita takut. Ya walau bagaimanapun benda tu telah berlalu, kita doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala macam doa yang saya sebut tadilah. Kita mengatakan, ya Allah, ya Tuhanku, so apa-apa yang terjadi di antara kita dengan ibu kita, dan kita tahu semua hati ibu ni baik, walaupun mereka mulut dia tak baik, dia tetap menyayangi anak dia walaupun apa yang terjadi. Namun begitu, mereka yang telah pergi, kita banyakkan istighfar, banyakkan doa. Kita nak khidmat secara fizikal dah tak boleh, tapi kita khidmatlah secara ruhi ya, iaitulah banyak istighfar. Banyak istighfar, banyak minta ampun. Kita banyak menyesali bahawa kita zaman kita budak-budak dulu nakal, yang menyebabkan mak stres, dia akan mengeluarkan kata-kata yang tak baik. Dan kita juga sekaligus kita juga minta dengan Allah Azza wa Jalla tadilah doa yang saya sebut tadi, mana-mana kerusakan yang berlaku di antara hubungan kita dengan mak, jangan Allah Taala jadikan dia itu satu pusaka yang diwarisi oleh cucu-cucu dia kepada kita. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Barakallahu fiik. Soalan seterusnya, mohon nasihat Ustaz bagi wanita muslimah yang uzur. Adakah masih digalakkan bangun malam untuk berzikir dan munajat walaupun tidak boleh solat dan berada dalam keadaan berhadas, berjunub? Ya, dia zikir, munajat, istighfar itu tidak perlu kepada taharah. Yang kita tak bolehnya dua perkara saja yang terhalang, iaitulah solat dan baca Quran. Jadi kalau kita ada masa untuk kita bangun setengah jam awal, ataupun dah rutin dah hidup kita, pukul 5 mesti kita bangun. Kan? Ada solat tak ada solat, tapi alhamdulillah kita boleh bermunajat, kita boleh zikir, boleh istighfar, boleh tadabbur Quran. Baca Quran tak boleh, tapi tadabbur Quran boleh. Kita boleh tadabbur Quran, kita boleh ambil ayat-ayat Quran yang menyentuh tentang syurga, tentang neraka, kita baca. Jadi banyak ruang-ruang. Sebab itulah kata ulama, ruang yang paling elok untuk kita dengan Quran iaitulah pada waktu sahur. Waktu sahur itu ruang yang paling cantik sekali untuk kita berinteraksi dengan Quran ataupun kita tadabbur Al-Quran. Kerana waktu itu waktu sunyi, waktu lapang, waktu hati kita tenang, lebih dekat kita dengan suasana untuk bertakarub pada Allah Azza wa Jalla. Naam. Barakallahu fiik. Syukrallahu lak. Soalan seterusnya, Ustaz. Assalamualaikum Tuan Guru. Boleh tak saya solat tahajud dan witir sebelum tidur? Sebab saya tak ada kekuatan untuk bangkit sepertiga malam untuk bersolat malam. Contoh, saya tidur pukul 1 pagi, maka saya solat tahajud dan witir sebelum tidur tersebut. Baik, dia solat tahajud ni satu istilah khas untuk orang yang tidur kemudian bangun. Barulah jadi tahajud. Kalau tak tidur, itu dia panggil solat al-lail, solat malam, solat malam. Tak ada masalah. Dan solat witir diberi 3 pilihan. Solat witir diberi 3 pilihan. Pilihan yang pertama, yang paling minima, kita solat terus lepas Isya. Lepas solat Isya, kita solat ba'da Isya 4 rakaat contohnya, paling minima 2 rakaat. Kemudian terus dia witir. Itu yang darjat yang paling, darjah apa ni, orang panggil kelas 3 lah. Kelas yang kedua, bila kita nak tidur, kita bimbang takut tak bangun akhir malam,
kita terus je solat witir. Lebih-lebih lagi macam soalan tadi, dia tidur lewat, mungkin baru balik daripada musafir atau membuat kerja yang banyak ni. Biasa kerja-kerja IT ni dia kerja larut malam. Kita kerja tesis pun boleh tahan juga ustaz habis. Larut malam juga tu. Nah, jadi bila kita nak tidur, kita rasa mungkin kita bangun dah azan subuh, jadi kita solat witir sebelum tidur, sebagaimana baginda Nabi SAW pesan kepada Abu Hurairah, an utira qabla an anam. Sebab Abu Hurairah di antara orang yang mengaji kuat. Tapi yang terbaik, kalau kita rasa confident, kita tangguhkan solat witir setelah bangun tahajud nanti, barulah kita witir, dan kita pun di akhir waktu sebelum masuknya waktu subuh. Adapun tahajud dia tak jadi kecuali setelah kita tidur. Bangun tidur baru jadi tahajud. Tidur dulu baru bangun. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Soalan Ustaz. Kalau Al-Mulk dan akhir akhir kafi dibaca setiap malam, berdosa ke kalau baca juga waktu haid? Maknanya dia dah menjadi amalan dia, rutin dia membaca surah Al-Mulk dan juga awal dan akhir surah kafi. Dia masalah ayat-ayat ketika haid ni, mengikut majoriti ulama dia kata kita boleh baca ayat ta'wiz saja. Ayat muawwizat. Macam ayat kursi 3 kul, itu boleh kita baca. Tapi kalau satu surah itu tidak menjadi, tidak dibenarkan pada saat itu. Oh, jadi habis macam saya ni tak mau kan baca Nabi kita baca malam-malam. Jawabnya kita ada, contohnya orang ni mari haid seminggu, kita ada 23 hari lagi. Istiqamahlah 23 hari itu, jangan miss. Baca. Waktu keuzuran itu waktu bonusnya. Jadi kita tak boleh baca Quran, tak apa. Kita malaikat tahu jadual dia rutin, dia akan baca. Jadi sebab itulah orang muslimat kita ni yang diberi keuzuran, masih lagi ada keuzuran, ada cuti ni, sebenarnya banyak benda yang kita diberi ruang oleh Allah Ta'ala. Bila kita uzur, nak pergi masjid tak boleh, nak solat pun tak boleh, nak baca Quran tak boleh. Ketika itu banyak lagi perkara lain yang kita boleh buat, yang kita boleh selesaikan. Dalam bab ibadat contohnya, kita banyak masuk kepada tadabbur, fikir. Nak baca Quran tak boleh, tapi tadabbur Quran dibenarkan. Kemudian kalaulah orang ni suri rumah contohnya, banyak benda-benda nak pergi masjid tak boleh, kita selesaikan kerja-kerja rumah yang tertangguh. Jadi banyak hikmat sebenarnya kenapa Allah Ta'ala jadikan banat Adam ini, anak-anak perempuan Adam ini adanya cuti, diberi cuti. Dia cuti pula, cuti free tu, cuti tak berbayar, tak berganti. Solat cuti tak berganti, tapi puasa kena ganti lah, sebab puasa sikit je. 10 hari setahun boleh lagi ganti. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Soalan terakhir kot. Soalan terakhir dia tanya, selepas solat witir tadi, katakan lepas isyak dia solat witir terus, kemudian dia terbangun malam, dia nak solat 2 rakaat, boleh ataupun tidak? Ya, dia tak boleh, la witra di fi lailatin, tak boleh witir 2 kali satu malam. 2 kali tak boleh. Tapi kalau kita dah witir di awal malam, bila kita bangun nanti kita tahajud ya. Tahajud tanpa witir. Walaupun ada sebahagian ulama kata kita kena batalkan, lah jangan duk batal. La tubtilu a'malakum, jangan batalkan amalan yang telah kita buat itu. Boleh jadi yang kita buat tadi sangat khusyuk, kan? Allah Taala dah kabul, tiba-tiba kita nak batalkan dia, rugi kita. Jadi oleh kerana dia witir ni tak boleh 2 kali satu malam. Macam bulan Ramadan tu, kalau puan dah witir dengan imam di awal lepas tarawih, jadi kita bangun tahajud nanti tak ada witir lah. Jadi kalau kita nak tahajud akhir malam ni, kita confident boleh bangun awal, insya-Allah tak ada kerja esok, cuti kan. Jadi kita waktu imam witir, kita solat sekali dengan dia, tapi kita tambah 1 rakaat. Jadi dia witir 1 rakaat, kita tambah 1 rakaat lagi. Kita tak niat belum tamat lagi witir. Witir kita akhir di akhir malam nanti, itu yang terbaik. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan katsiran Al-Fadilatul Dr. Abdul Basit Abdul Rahman hafizahullah taala atas perkongsian yang telah sama-sama kita ikuti dan kita dengar. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita dan semua yang mengikuti program Usrah pada malam ini. Kita tangguhkan dulu Ustaz dengan bacaan doa ringkas daripada ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana kami mendengar kelebihan menangis, basahnya mata kita
kerana Allah Azza wa Jalla, ya Allah lembutkan hati-hati kami ini. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah bersihkan hati kami daripada sifat munafik. Wa a'malana minar riya, amalan-amalan kami daripada riya. Wa a'yunana minal khiyanah, dan mata kami daripada mata pengkhianat. Serta lembutkanlah mata kami ini, basahkanlah mata kami ini dengan air mata yang takut kepadamu ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin, yang boleh memadamkan kemurkaanmu, boleh memadamkan kepanasan api neraka, dan menjauhkan kita daripadanya dengan sebab tangisan yang ada ini, yang melayakkan kami untuk berada di bawah bayangan pada hari yang tidak ada bayangan kecuali bayangan yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.